Okay, nama saya Muhammad Umar Hafiz bin Yusof, 18 DKM 17 F1046. Saya ingin saya dan kumpulan saya ingin membentangkan tentang unsur-unsur khurafat dalam filem. Okay, pentingnya khurafat ialah perbuatan yang benar-benar dusta. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahawa khurafat suatu perbuatan dengan kepercayaan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan Islam, sedangkan ia diharamkan oleh agama Islam kerana bertentangan dengan konsep tauhid dan syariah Islam. Dapat juga disimpulkan bahawa khurafat ialah perkara yang mempersonakan yang berbentuk rekaan atau dongeng, karut dan menyimpang daripada ajaran Islam. Antara contoh perbuatan khurafat atau karut yang diamalkan oleh masyarakat kita, contohnya ialah mempercayai azimat yang boleh menahan sesuatu daripada bahaya, macam ilmu kebal, percaya binatang, kalau macam kucing hitam lalu depan, macam bad luck. Lepas tu membuang ancak bagi membuang hantu, benda pulut kuning, macam-macam. Okay, kepercayaan karut bermaksud keseluruhan hidup serta hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan dan kerohanian dalam suatu kelompok yang bercanggah dengan ajaran Islam. Okay, kita masuk dalam tajuk kita, iaitu khurafat dalam filem. Ciri-ciri khurafat dan tahayul dalam penerbitan. Berdasarkan panduan JAKIM 2009, yang pertama ialah cerita-cerita yang tidak didasarkan pada nas-nas syarak sama ada dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, cerita yang berunsur mitos dan legenda, rekaan, dongeng, khayalan atau kepercayaan karut, seumpama dengannya. Yang ketiga, cerita-cerita sumber kepercayaan yang lama dan adat yang bercanggah dengan agama Islam. Dead metal. Yang keempat, cerita-cerita yang berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus bagi bertujuan memudaratkan orang lain dan penyelewengan daripada akidah Islam. Okay, setakat itu je lah saya. Member saya sambung COVID. Okay, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya Ahmad Kamil bin Mazlan daripada DKM 5A. Dan grup saya Muhammad Afiq Ashraf dan Muhammad Umar Hafiz. Okay, saya nak cerita pasal unsur-unsur khurafat dalam filem. Okay, saya jumpa dua filem. Okay, yang pertama ni mantra. Okay, dia cerita dia guna ilmu hitam. Dia guna ilmu hitam ni benda dalam guna ilmu hitam, lepas tu guna untuk benda yang tak baik pula kan. Okay, dia nak balas macam dia cerita ni ada seorang dia nama Hasbi. Seorang tu nama Hasbi. Okay, dia masuk penjara. Lepas tu dia ni dah berkahwin. Dia ada isteri dia kat rumah. Lepas tu ada kawan dia ni, nama dia Munzir. Okay, Munzir ni dah tahu Hasbi ni masuk dalam penjara. Lepas tu dia nak ambil isteri Hasbi ni kan. So dia try guna ilmu hitam. Dalam masa yang sama, orang yang jaga penjara dekat Hasbi tu adalah pakcik dia. Lepas tu Hasbi ni try nak guna ilmu hitam kot, tapi nak guna ilmu hitam nak balas dekat ni lah, sebab nak jaga isteri dia kan. Try nak ilmu hitam tapi tak boleh, sebab dekat penjara tu dia dah macam dia dah dipagak lah, macam dah dibaca dengan ayat-ayat Al-Quran apa semua, dia tulis nama Al-Quran dalam penjara tu kan. So dia tak boleh nak buat. Lepas tu dia minta tolong pakcik dia. Lepas tu pakcik dia pun padam semua ayat-ayat Quran tu kan, buang-buang pagak apa semua tu. Lepas tu dia pun gunalah ilmu hitam tu. So waktu dia guna tu ada ayat melimpah. Lepas tu keluar lah bayang-bayang jin-jin apa semua tu kan, mantra tu lah, yang ilmu-ilmu hitam tu keluar semua apa semua.
Lepas tu Hasbi ni dia lepas dia buat macam tu kan, dia macam lah, dia macam ada macam dia hilang lah. Dia macam gaib sangat kan. Dia macam pergi dekat satu payar tu. Dia ada satu tempat tu macam keadaan macam payar sikit kan keadaan tu kan. Lepas tu dia bunuh seorang untuk jamu, untuk bagi makan dekat dia punya apa, dia punya ilmu hitam tu lah, macam dia punya pembelaan tu kan. Macam tu. Lepas tu lepas habis dah bagi makan apa semua tu, habis bagi makan apa semua, lepas tu mulalah yang si Munzir ni dengan ilmu hitam dia, dengan Hasbi ni dengan ilmu hitam dia. Lepas tu mereka balaslah dendam sama-sama tu kan. Lepas tu habislah cerita tu macam tu. Okey, video yang kedua tu kan khurafat kan. Khurafat ni pun benda yang dilarang oleh Allah lah kan. Macam dia membelakangkan Allah kan. Padahal kita ni berpegang pada Allah kan, tapi hal ni dia macam berpegang pada syaitan. Macam ada kadang berpegang pada Allah, kadang berpegang syaitan. Macam dia menduakan Allah lah kan. Macam tu kan. Cerita ni dia macam Johan ni seorang pemuda, dia pembantu hospital. Lepas tu dia ni ada seorang bini kan. Dia dah berkahwin, hidup mesra apa semua okey je kan. Lepas tu dalam dah berkahwin lama tu kan, tiba-tiba dalam tu dia macam diganggu oleh benda-benda aneh macam tu lah. Adalah benda-benda yang pelik-pelik lah, benda-benda misteri kan. Lepas tu dalam dia punya yang dikacau tu kan, ada pula teman wanita dia yang dulu lah, yang bekas teman wanita dia kan. Teman wanita yang dulu apa semua yang bersikap pelik dan menakutkan. Dia macam buat benda yang pelik-pelik lah. Lepas tu tak apalah kan, cerita jalan hidup dia macam tu lah kan. Dia jumpa benda aneh kan. Lepas tu dalam lama tu pula tu kan, tiba-tiba dapat tahu kata Ana ni mati bunuh diri pula kan. Mati bunuh diri kan. Dia bunuh diri. Lepas tu bayangan Ana ni kan selalu duk kacau dia kan. Kacau kan. Lepas tu last kali ni Johan ni baru sedar kata dulu ni dia ada guna ilmu ni kan. Dia ada ni lah, guna ilmu tu lah, ilmu yang tak elok tu kan. Lepas tu dia ada macam ada perjanjian semua. Dia ada macam perjanjian dengan benda tu. Lepas tu benda tu dah macam lama dah main kacau balik tau. Macam tu. Lepas tu last sekali perbuatan khurafat yang diamalkan oleh Johan ni kan, buat benda tu duk main tuntut sampai dia hidup dia tertekan lah macam tu. Sampai dia hidup dia tak tenang. Lepas tu Johan ni terpaksa membayar dengan harga yang amat tinggi lah pada, macam mana nak kata, pada benda tu kan. Macam bukanlah wang ringgit kan, tapi ada dia punya macam mana orang kata, dia punya kena swap pada benda tu kan. Macam tu lah. Okay, sekian daripada saya. Hukum kepada mempercayai kepada benda-benda khurafat dan tahyul adalah, dalam Islam ni kalau kita percaya kepada khurafat dan tahyul ni, dia sama macam kita mensyirikkan Allah, iaitu menduakan dia. So apabila menduakan dia itu, memang kita akan jatuh syirik. Maksud menduakan dia adalah mempercayai benda lain selain daripadanya, sebab kepadanya kita datang dan kepadanya juga kita pulang. Jadi hukum dia akan mensyirikkan, syirik tanpa kita sedar. Dan kesimpulan yang kami dapat dalam e-follow ini adalah, kita sebagai orang Islam, berakidah Islam, berakhlak Islam, itu janganlah kita percaya kepada benda-benda yang karut, tahyul dan khurafat ni, sebab dia akan memudaratkan diri kita sendiri nanti, suatu hari nanti. Dan kita janganlah senang percaya dengan benda-benda yang tahyul dan khurafat.
sesungguhnya itu adalah sikap ataupun bukan sikap, itu adalah satu kepercayaan yang salah. Sebab percayaan yang betul adalah percaya kita dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penolong dan sebagai penolong kita, dan juga kita hendaklah menyembahnya tanpa menyekutukannya. Sekian, terima kasih.